المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Amin. Okey, kita tengok hari ni. Alisha. Okey, ni buku teks awak. Kejap saya cari je. Okey, kekongrunen. Boleh buat tidak ni? Modul awak. Muka surat sehingga muka surat 98 tu. Kekongrunen. Ada masalah tak? Senyap je. Ada masalah tak kekongrunen? Rasanya ni senang sikit lah. Nah, okey. Dia biar kekongrunen ni sebenarnya dia sama je. Dia sama je. Sudut sama, panjang sama, itu je. Okey, hari ni kita akan tengok pembesaran. Okey. Tengok pembesaran hari ni. Macam mana pula pembesaran kita hari ni. Okey. Kalau awak perhatikan di sini pembesaran. Okey, pembesaran ni. Okey, kalau awak tengok pembesaran dekat awak punya buku teks tu. Okey, pembesaran muka surat 133 jumpa kan? Apakah maksud keserupaan objek geometri? Okey, rajah di bawah menunjukkan model rumah yang serupa dengan kadar rumah sebenar. Hal ini bermaksud model rumah tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan rumah sebenar walaupun saiz berbeza. Apakah sifat yang terdapat pada keserupaan dua objek geometri? Okey, inilah namanya pembesaran. Okay, kalau kita tengok model ni, kalau awak tengok model, kalau awak pergi pasar raya kan, ada yang tempat orang promosi rumah kan, dia buat model macam ni. Okay, model macam ni sebenarnya yang akan dia buat di atas tanah, okay, dia adalah serupa. Okay, bezanya cuma model ni kecil. Yang di atas tanah nanti dia serupa dengan yang ni tapi dia besar. Besarlah rumah. Kalau rumah flat dia nak buat rumah flat macam batu 17.5 tu kan. Okey, rumah flat tu kan tinggi kan. Okey. Kalau di atas model dia kecil lah. Tapi sebenarnya benda tu serupa. So yang serupa ni lah yang kita panggil pembesaran. Okey, hari ni kita nak tengok pembesaran sebenarnya. Okey, jadi kalau kita perhatikan, okay, kita tengok contoh 7 Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri yang berikut adalah serupa. Okay, cuba kita tengok. A, B, C. A ni 47, dekat B sudut dia 79. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, bentuknya lebih kurang sama. Okey, sini 79, sini 79. Tapi sini 54 ni. Okey, dalam hasil tambah segi, besarnya lah. Sekejap kecilkan sikit. Dalam hasil tambah segitiga, berapa jumlahnya? 180. Ya, 180. Macam mana cikgu nak cari sudut di sini? Tambah. Tambah maksudnya awak tahu ini tambah ini 180 kan.
So kalau cikgu nak cari sudut yang dekat C ni, cikgu akan ambil 180 tolakkan dengan 47 tolakkan dengan 79. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 54. 54. Okey, sebenarnya sudut di sini ialah 54. Okey, ini yang dia buat kat sini ni. Wow. Dia mula dah jam dia. Ini yang dia buat kat sini. Okey, ni. Okey. Ini sebenarnya sudut kat sini 54. Kejap. Okey, sudut dekat sini 54 dan sudut dekat sini 54. Sebelah sini 79, nampak tak ni? Sebenarnya sini ialah 47 lah. Kalau kita tolak 180, tolak 54, tolak 79, sebenarnya sini 47. Jadi sebenarnya benda ni 79 ni dia pusingkan sedikit. Gambar ni dia pusingkan sikit ke sini. So jadi 54. Sebenarnya ini adalah serupa lah. Tapi ini menjadi besar. Okay. Inilah pembesaran daripada kecil menjadi besar. Okay, ini pembesaran lah namanya. Okay. Cuba kita perhatikan yang ni pula. Yang ni 120, 120, 120, 120 sama. 100 sama lagi. Sini 100, sini pun 100 sama lagi. Okey, sama. So ini adalah sepadan kan, semuanya sepadan. Kiri kanan 100, 100, 120, 120 sama. Okey. So sini sudut ada orang nak masuk. Syazah. Okey, kalau awak perhatikan sudut sepadan dia ni samalah. Okey, kiri kanan ni. Kiri kanan atas bawah. So ini dengan ini sepadan. Ini ialah pembesaran. Walaupun awak nampak gambar asal dia besar, gambar yang dia buat pembesaran ni kecil, juga kita panggil dia pembesaran. Okey, pembesaran. Jangan awak tulis pengecilan tak ada. Dalam topik kita ni tak ada pengecilan. Yang ada cuma pembesaran. Walaupun besar jadi kecil ataupun kecil jadi besar macam ni. Kecil jadi besar pembesaran juga. Besar jadi kecil pun pembesaran juga. Okey, cuba kita perhatikan yang ni pula. Ni 6, ni 6. Ni 12, ni 10. Tak sama. Kalau sini 6, sini 6, ini ialah segi 4. Segi 4 sama kan? Okey. Kalau sini 12, sini 10, ini segi 4 tepat kan? So, ini pembesaran ke tidak? Tak. Okey, cuba kita tengok jawapan dia. Kalau yang ini, okey, bagi sepasang segitiga semua sisi sepadan berkadaran apabila semua sudut adalah sama. Maka segitiga ABC dan EFG ialah serupa. Okey, serupa maksudnya pembesaran. Okey, yang B ni semua nisbah sisi sepadan adalah sama, maka serupa juga. Okey, nisbah sisi sepadan tidak sama. Okey, nampak? Yang kecil ni ialah segi 4 sama, yang besar ni ialah segi 4 tepat. Okey, tidak serupa. So ini bukan pembesaran lah sebab dia tak serupa ni. Patutnya kalau sini 12, sini pun mesti 12 lah. Ataupun sini 10, sini pun mesti 10. Baru dia jadi sepadan. Sebab sudut dia semua dah sama ni, 90, 90, 90, 90. Boleh Kalau pembesaran dia tak akan samalah panjang dia sebab dia membesar. Tapi dia mesti sekata. Kalau sini 10, sini mesti 10. Kalau sini 12, sini mesti 12 lah. Boleh faham tu? Boleh. Alright. Ada lagi orang nak masuk. Sekejap. Syazwani. Ni Syazwani mana Syazwani binti Musawi. Syazwani Baharu memang tak ada biasanya.
Itu Hazwani. Oh, Hazwani. Selalu tukar. Okey. Cuba kita perhatikan ni. Latih kendiri 5.2a. Nombor 1 tentukan sama ada setiap pasangan berikut objek geometri yang berikut adalah serupa. Okey, cuba kita perhatikan. Ini 90. Okey, sini 90, sini 90. Sini 30. Okey, kita cari dulu sudut dekat sini. Berapa ni? 60. Sini 60 lah kan. 180 tolak 90. 90 tolak lagi 30. So, 60. So, ni 60. So, sini sudut berapa? 30. Sini 30. So, sepadan tak ni? Sepadan. Ni sepadan lah. Sebab dia sama je ni. Okey, semuanya yang ini kecil, yang ini besar. Okey, sekarang yang ni pula. Sini 50. Sini, awak nampak ni simbol ni. Sini simbol apa? Sudut cakar. Sudut cakar. Bukan. Sama. Kaki dia sama kan? Ni macam ni segitiga kaki sama. So, kalau sini 50, sini mesti 50. Okey, cuba kira kat sini berapa? Hasil tambah ni mesti 180. So, dekat atas ni berapa? 80. 80, bagus. 180 tolak 50 tolak 50 dapat 80 kat atas ni. Maksudnya ini bukan segitiga sama sisi. Okey, kalau macam ni simbol ni, maksudnya kalau sini 5 cm, sini 5 cm. Sudut dia ni mesti sama, segitiga sama kaki ni, dia mesti sama, semuanya mesti sama. Kalau sini 60 lah. Segitiga sama sisi memang 60 lah. 60 darab 3, 180 kan. Dia mesti sama banyak. So, sepadan tak ni? Dua ni sepadan tak? Tak. Tak sepadan. Sebab ini kaki sama, ini sisi sama. Okey. Ini tidak sepadan. Okey, kita perhatikan pula yang ni. Okey, perhatikan yang ni pula. Sini sudut dia 110. Okey, sini sama dengan sini. So sini pun 6. Sini sama dengan sini pun 10. Okey. Kalau sama maksudnya sudut kat sini pun 110. Ini segi 4 ni, hasil tambah dalam segi 4 berapa? Hasil tambah di dalam segi 4. Kalau segi 3 180. Kalau segi 4 540. Segi 4 sayang. Segi 4 360. Segi 4 360. Ingat, kalau segi 3 180. Okey, kalau segi 5 itu yang kita guna formula N tolak 2 darab 180. Okey, ini. So yang tadi tu 540 tu ialah segi 5 sebenarnya. Okey, bila segi 4 ni ialah 360. Sebabnya apa? Sebab apa? Kita masuk formula ni. Kalau tak ingat awak masuk formula 4 tolak 2 2 kan? 2 darab dengan 180 berapa dapat? Cuba ambil kalkulator. 360. 360. 4 ni sebabnya kita kira bucu dia. 1, 2, 3, 4, segi 4. Okay. Kalau segi 5, pentagon tu 5 bucu. Ni 5 tolak 2 darab 180. Okey, segi 3. Kita kira kenapa dalam segi 3 ni 180? Sebab dia guna formula ni juga. Okey, sekarang kita try kira untuk segi 3 Sekejap. Segi 3, cikgu kira 3 tolak 2 darab 180. Formula ni kan tolong ingat lah sebab tak akan disediakan untuk awak. 3 tolak 2 1 kan? 1 darab 180. 180. Ya, sebab itu ini ialah segi 3.
Kalau tidak awak ingat teruslah segitiga mesti hasil tambah dalam dia ni mesti 180. Segi empat mesti 360. Okey. Jadi ini bermakna 360 hasil tambah dalam segi empat kita ni. Padam. So sini 110, sini 110. Sini berapa ni sekarang ni? Sebab dia sama ni. Nak macam mana nak cari tu? Tolak 110, tolak 110, betul? Betul. Dapat berapa sekarang? $140. 140 tu kiri dengan kanan tau. Sebab sini dengan sini. Sini dengan sini dia sama besar ni sebab dia ada simbol ni. Okey, macam mana nak tahu sebelah ni? Apa nak buat dengan 140 ni? Bahagi 2. Bagi 2. Yes, bahagi 2. Alamak. Boleh dah jam dia. Okey, bahagi 2. Okey, bahagi 2 dapat berapa? 70. Okey, bahagi 2 kita dapat 70 kat sini. Okey, tapi dekat sini dia buat 60. Sepadan tak ni? Tak. Tak. Ya, jadi dia tak sepadan. Okey. Tak sepadan lah, maknanya tak serupa lah gambar rajah dia ni. Tak payah cikgu semak dia punya jawapan Ini muka surat berapa dah? Ini muka surat berapa ni yang awak punya ni? 136. 136 latih sendiri menggunakan dia. Cikgu nak semak. 5.2 EX. Takut tersalah. Yang ini ialah T. Okey, tidak serupa tidak serupa. Yang ini ialah tidak serupa. Kita dah semak tadi. Okey, kita tengok yang ini pula. Yang ini sini dia bagi sama. Sini pun sama, ada simbol ni. Okey, sini dia bagi 100, sini dia bagi 100. Sini dia bagi 34, sini 90, sini 90 sama. Okey, macam mana kita nak tahu sudut dekat sini? Ni dia bagi ni 34. Kita mesti cek. Adakah 34 sini sama dengan sini 34? Ini bentuk apa ni? Trapezium. Betul tak? Segi 3 ke segi 4 ni? Segi 5? Segi 4. Segi 4 lah sebab ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. 4 bucu segi 4. So hasil tambah segi 4 berapa tadi? 360. Okey, macam mana cikgu nak tahu sudut dekat sini? Tolak. 360 tolak 90 yang ini. Ini kena tahu sudut petak gini 90. Tolak dengan 100. Tolak dengan 136. Dapat berapa? 34. 30? 30. Okey, jadi dekat sini kita dapat 34. Tulis kat situ. Sepadan tak? Ini dah 100. Ini dah 100. Ini 136. Ini kita tak cari ni. Okey, sama juga. Ini 34, ini 100, ini 90. 34, 90, 100. Sini pun 136 lah. So sepadan tadi? Sepadan. Dia sepadan lah. So bila dia sepadan, alamak dia gila dah. Bila dia sepadan, dia ialah pembesaran. Right. Kita tengok pula nombor 2. Tentukan pasangan objek yang serupa dalam rajah di bawah. Okey, dia nak yang serupa. Yang mana agak-agak awak yang serupa? A dengan F. A dengan
F. Kod. Kod. Mana boleh kod? Kod. B dengan G. A dengan F. A dengan F. Tengok betul-betul. Nampak Dengan tak? H. C dengan H. A dulu. A dulu. A dulu dengan siapa? A dengan I. A dengan I. Sebabnya ini kan straight. Kalau dia dengan F ni dia sengit ni. Nampak dia sengit. So dia mesti straight jugalah. Okay, A dengan I. B dengan siapa? G. B dengan G. C dengan siapa? C dengan H. C dengan H. Okay, bagus. Okay, ini dah. Ini dah. Okay, D dengan siapa? F. D dengan F. Okay, D dengan F. Oh, alamak. Datanglah gila dia. Aduh, benda ni pun susah. Bila dia pening tu, dia mulalah nak buat hal. Okay, F Okay, D dengan F dah habis. E ada pasangan tak? Tak ada. Tak ada. E tak ada pasangan lah. Itu je lah. Untuk yang ini. Maksudnya bila awak dah boleh buat yang ni, sebenarnya awak dah faham awak punya bab pembesaran ni. Senang je. Okay. Seterusnya kita tengok. Kita punya buku teks pula. Apakah hubungan antara keserupaan dengan pembesaran? Dan bagaimana memerihalkan pembesaran? Okey, macam mana kita nak memerihalkan dia pula? Tengok dalam buku teks awak je ni cikgu yang ambil ni. Okey. Kita ada formula untuk pembesaran ni iaitu faktor skala. Ini penting ni. Faktor skala. Faktor skala ialah jarak titik sempadan imej dari P bahagi dengan jarak titik objek dari P. Ataupun panjang sisi sepadan imej bahagi panjang sisi objek. Okay. Contoh. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan 3 objek dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Perihalkan pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. Objek A, B, C. Okey, cuba tengok objek A, B, C kita. Okey, A, B, C awak ni, yang ini objek awak. Pembesaran dia di sini. A prime, B prime, C prime. Okey, bila dia tulis prime tu ialah dia punya imej Okey, imej pembesaran. Okey, jadi kalau kita nak tahu dia punya pusat pembesaran, ini ditanya pusat pembesaran kan? Okey, awak tengok betul-betul Yang ni kecil sangat lah dia punya ni. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Bila kita nak tahu pusat pembesaran, kita akan sambungkan pasangan-pasangan dia. Contohnya, bucu C ni, C prime ni adalah asalnya daripada C. So kita pun ambil pembaris, sambungkan dia. Buat dah gitu. Okey, A dia asal kat sini. Dia punya imejnya A prime ni. So kita pun sambung. B asalnya di sini. Dia punya imej di sini. Ada orang nak masuk ke? Awas. Lambat Fawaz. Aku dah nak habis dah. Okey. Kita teruskan. Okey, jadi bila awak sambungkan dia, jangan berhenti sampai sini je. Sambungkan sampai ke sudah. Okey, di manakah dia bertemu ketiga-tiga poin ini adalah di sini. Okey, ni nampak ni di sini ni. Dia buat dot tu kan, di situlah dia bertemu. Jadinya tempat yang ketiga-tiga bucu ni dia bertemu, objek dengan imej ni, itulah dia punya pusat. Okey, jadi kita pun baca pusat dia. Okey, ni dia punya skala ni 1, 2. Belah kiri negatif 2, 1, 2. Negatif. Sekejap, 1, 2, 3. 1 sorry. Sini. Cikgu salah tengok pula, tak nampak tadi.
Okey, ni 1. So dia punya pusat pembesaran ialah -2, 1. Ni dia dah tulis kat sini ni. Nampak tak tu? Cikgu tak boleh nak besarkan. Kalau awak tak nampak, awak tengok muka test Cikgu besarkan dia bengong nanti. Okey. Jadi pusat pembesaran dia di sinilah. -2, 1. Faktor skala, macam mana kita nak kira faktor skala? Image kita yang ni kan. Awak jangan ambil yang sengit Susah nak kira. Jadi awak kira yang straight ni. A, B. A prime, B prime. Okay, cuba kira berapa kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak kan? Alamak, gila dia dah. Ini dia datang dah. Okey, sekejap Okey. 6. Okey, yang ini 6 yang melintang gini ni awak kira lah. Kemudian awak kira yang melintang yang AB yang asal ni. 1, 2, 3, 4. 4. Okey. So, kalau ikut formula tadi, tengok balik formula. Panjang sisi sepadan. Ini maksudnya sepadan ni. Image. Bahagi dengan panjang sisi sepadan objek. Okey, image bagi objek. Maksudnya tadi kita kira 6 kan. 6 bahagi 4 lah. Okey, awak nampak kat sini ni. 6 bahagi 4 dia kecilkan 3/2. Okey. 3 bahagi 2 maksudnya awak akan dapat 1 point. 1 point berapa? 1.5. 1.5. Bila dia besar daripada 1 maksudnya image dia ni. Okey, tengok betul-betul Bila dia besar daripada 1, kita dapat 1.5 kan ni. Image dia lebih besar daripada objek. Maksudnya tadi kalau objek kita kecil ni, macam ni kecil, image dia mesti lagi besar daripada objek dia lah. Okay, sebab dia sepadan tapi dia punya ni ukuran sama lah. Bukan ukuran sama, dia mesti membesar, sudut dia sama. Okay, lebih daripada 1, image besar daripada objek. Itu maksudnya. Jadi, cara kita nak tulis ialah pembesaran, ini jawapannya, pembesaran pada pusat -2, 1 tadi dengan faktor skala 3/2. Okey, K kita ni. Pembesaran 1 markah. Dalam exam cikgu bagi tahu terus markah ni. Bila awak huraikan pembesaran, 1 markah dekat situ. 1 ayat je pun. Pembesaran pada pusat, 1 markah. Dengan faktor skala 3/2, 1 markah. Tapi, contoh kalau awak eja kat sini. Tibalah awak pergi eja, awak salah tulis. Pembesaran. Contoh pernah berlaku ni budak form 5 masa trial lagi tu. Tahun lepas. Dia tulis pembesaran. Ini terus kosong markah. Walaupun di sini pusat dia betul. Walaupun faktor skala dia betul. 1 markah, 1 markah. Automatik yang ini dia kosong markah, yang ini dia kosong markah. Sebabnya dia salah eja di sini. Macam sains lah kan cikgu. Salah eja. Macam sains lah kan cikgu. Kalau salah eja dia potong markah. Bila depan ni dia potong markah, ni tak dapat markah. Walaupun ini betul, ini automatik tak dapat markah, ini automatik tak dapat markah. So kena berhati-hatilah. Pembesaran pastikan ejaan betul, pembesaran. Okey. Tapi kalau pembesaran ni awak betul ejanya. Contoh, pembesaran awak eja betul, pusat pun awak betul. Okey, tiba awak punya faktor skala yang salah. Okey, awak tengok pemarkahan dia. Pembesaran 1 markah, pusat betul 1 markah. Faktor skala salah. Contoh awak buat 3 contohnya awak tak kecilkan Contoh awak tulis macam ni lah. Contoh awak tulis 6/4. Awak tak kecilkan kan? Ini terus tak dapat markah kosong lah. Walaupun betul sebenarnya 3/2. Okay, so awak tetap dapat 2 markah lah walaupun yang ini salah. Tapi kalau awak salah di tengah-tengah, pusat awak salah, faktor skala awak betul. Macam mana pula?
Berapa markah awak dapat? Agak-agak. Ini awak salah. Contoh awak tulis sini 2, awak salah baca 2 negatif 1. Contoh awak tulis sini 2 negatif 1. Sini awak betul. Awak dapat markah berapa sekarang? 2. 2. Sekejap. Sini awak betul. Sini 1. awak salah. Awak cuma dapat 1 sahaja walaupun sini awak betul. Sebabnya dia akan ikut step. Pembesaran pada pusat, pusat salah. Automatik yang ini tak dapat markah. Okay, so berhati-hatilah. Ayat dia ni awak hafal terus. Pembesaran pada pusat, pusat berapa. Okay, baca dengan faktor skala berapa. Sama juga faktor skala. Tak ada R biasanya student dia suka tambah skala tu, dia tambah R skala. Skala je. S-K-A-L-A. Tak ada R ni tak ada. Jangan tulis. Bila tulis macam tu walaupun 3/2 jawapan betul, tetap salah juga kat sini. Okay. Jadi, so jangan buatlah kesalahan-kesalahan yang cikgu sebutkan tu. Jawapannya ialah pembesaran pada pusat negatif 1 dengan faktor skala 3/2. Alright. Cuba kita tengok contoh B pula. Okay, nak padam. Contoh B soalan ni apa? UR Okay, mana UR kita? Okay, UR kita berada di sini. Okay, gambar asal kita ialah ini. Nampak tak ni gambar asal dia? Bila image biasanya dia akan buat simbol ni. Koma-koma dekat atas ni. Kalau awak tak dengar cikgu cakap bagi tahu Cikgu tak nampak ni muka awak. Okay. Ini ialah objek. Ni objek. Kalau image dia buat tanda koma ni. Okay, sekarang ni awak nampak objek kita lagi besar daripada kita punya image kan? Objek lagi besar daripada image. So, kita punya K nanti mesti lagi kecil daripada 1 lah. Okay, cuba kita check dia punya K dulu. Okay, tak apalah, kita check dia punya pusat dulu. Sambung R, sambung dengan R prime. U sambung dengan U prime. S sambung dengan S prime. Ni S ni S. Ni S. T sama dengan T. So dia bertemu di sini. So pusat kita ialah 13, 10. Okay, 13, 10 ni lah baca kat sini 11, 12, 13. Okay, 13. Sini bacanya 10. Okay. Jadi kita tengok dia punya faktor skala. Jangan pilih yang ini, jangan pilih yang ini, jangan pilih yang ini. Ambil yang straight. Okay, so yang straight yang inilah. Kita kena ambil image bahagi sekejap Okey, sekejap kita sambung. Jangan pilih yang sengit, awak pilih yang straight. So image bahagi objek jangan ambil objek bagi image, salah. So image kita berapa kotak ni, RU ni, RU prime ni. Berapa kotak? 1. Okey, 1 kotak. Ini berapa kotak? 3. So dia punya faktor skala ialah 1/3. Jangan ambil 3/1 Kita kena ambil image bahagi objek. Image bahagi objek. So 1/3. 1 bahagi 3 dapat berapa? Berapa dapat? 0.3. Okey, dia lebih kecil daripada 1 kan? So sebab itu image dia lebih kecil daripada objek. Dia kurang daripada 1 je, 0 point something. Maksudnya image tu lagi kecil daripada objek lah. Okay, kalau kita perhatikan tadi 1.5 K kita. Image tu lagi besar daripada objek. Itu maksudnya. Okay, so
Dia punya elaboration ialah pembesaran pada pusat 13,0 dengan faktor skala ialah 1/3. So di sini awak dah dapat 3 markah. Okay. Situ awak tengok sendiri Okay, jadi kita tengok latihan dalam modul awak. Cuba awak perhatikan modul awak. Ni semua dalam buku teks ni. Oh, okay. Kita try buat satu lah. Okay. Kita try buat satu dalam buku teks awak ni, jelas kan? Sebab dia jelas. Okay. Perihalkan pembesaran bagi setiap yang berikut. Okay. Mana satu objek, mana satu imej yang soalan A ni? Image ni. Rasanya yang besar tu kot. Yang besar tu imej. Kan dah cakap tadi. Tak. Yang kecil tu image. Yang kecil tu imej. Nak tanya siapa? Alisha, yang mana satu imej kita Alisha? Alisha? Amna? Tak menyahut pula. Alisha, Amna? Mana Amna pergi? Ya, cikgu. Amna ni suara tak nak keluar dah ni. Okey, mana satu imej kita Amna? R ke R prime? Cepatlah cikgu tunggu jawapan awak ni. Imej yang mana satu? Sudah. Tidur ke apa? Azizah? Prime. R-prime. Ya, kan tadi dah cakap. Yang ada tanda koma dekat atas tu ialah dia punya image. Ini ialah objek. Ni objek. Ni image. So awak tengok objek, image ni lagi besar daripada objek. Awak dah boleh ramal dah. K dia mesti berapa sekarang? Besar satu ke kecil satu? Faktor skala dia. Besar satu. Dia mesti lagi besar daripada satu lah. Okey. Awak nak kira K dulu boleh. Awak nak kira dia punya pusat dulu boleh. Tak ada masalah Yang tu tak ada masalah. So kalau kita nak kira dia punya faktor skala dulu ni sekarang. Mana nak bagi mana? R prime nak bagi R ke R bagi R prime? R prime bagi R. R-prime bagi R. Okey, R prime bagi R. Okey, awak ambil satu point. Ada dua yang straight ni. Yang ini boleh, yang ini boleh. Jangan ambil yang ni. Yang sengit ni susah sikit lah nak kira. Boleh juga, tak ada masalah. Cumanya better ambil yang straight lah. So cuba kita kira ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Ini ada berapa? 2 kan? So 6 bagi 2 dapat berapa? 3. 3. Okey. Ini ialah faktor skala dia 3. Lebih besar daripada 1 lah. Itu maksudnya image lagi besar daripada objek lah. Sebab 3 lebih besar daripada 1. So macam mana kita nak cari dia punya pusat pembesaran? Macam mana nak cari? Okey, macam mana nak cari pusat pembesaran? Okey, point yang ini. Nak tanya awak. Jauh lah. Point yang ini. Ni. Mana pasangan di R prime? R prime mana pasangan dia? Di sini kan? So, awak ambil pembaris, awak sambungkan dia. Sambung. Ni saya ingat ni. Cikgu tak guna pembaris. Awak sambunglah. Guna pembaris Sambung sampai habis awak punya kertas tu. Okey. Okey, sekarang cikgu buat warna merah pula. Ini point ini. Mana pasangan dia? Image. Ini kan? Sambung lagi. Dia gila jap. Awak sambung dulu.
Okey, sambung dulu. Ni sambung dengan sini. Gila dia tak habis lagi. Apalah. Okey, sambung dulu. Sambung. Sampai ketiga-tiganya bertemu. Dekat mana dia bertemu ni? Agak-agaknya di manakah ketiga-tiganya bertemu? Tak boleh guna pen dah ni. Ini sambung dengan ini. Betul ke dia bertemu kat sini? Sini ke sini? Cuba baca. Koordinat yang dia bertemu tu. Nadia, cuba baca Nadia. 5.2. -3 -3 dengan 4. -3, 4. Sekejap. 1, 2, 3. -3. 4 lah cikgu kan? Nanti kejap. -3, 4 Awak jangan tengok cikgu punya. Cikgu punya ni tak betul, tak guna pembaris. Awak sambung dengan pembaris. Sekejap. Adakah dia bertemu di sini? Dekat sini, betul tak dia bertemu dekat sini? Nampak pula. Lupalah. Dekat sini. Betul tak ketiga-tiga ni garisan yang awak buat ni bertemu di sini? 4. Negatif 4, 4. Negatif 4 dengan 4. So dia punya pusat ialah negatif 4. Ini kita kiralah 1, 2, 3, 4. Okey. Negatif 4, 4. Macam mana kita nak tulis dia punya huraian dia tu? Nanti dulu, saya baca dulu. Macam mana kita nak tulis huraian dia? Macam tadi lah nak hurai macam mana? Pembesaran Pada pusat ya pada pusat negatif 4, 4 negatif 4,4 dengan faktor skala dengan faktor skala 3. berapa tadi faktor skala kita? 3. 3. Macam ni lah. Sini dah dapat 3 markah. Senang je. Pembesaran pada pusat negatif 4, 4 dengan faktor skala 3. Okey. Boleh? Cikgu tak payah ambil ayat dari awal ke? Macam yang surat sebelah tu yang kan ada prime dia tu. Tak payah, tak payah. Tak. Yang ini je yang pentingnya yang ni. Yang ni. Start daripada sini. Pembesaran pada pusat ini dengan faktor skala ini. Okay. Boleh? Okay. Yang tu tak payah. Yang ni cuma awak nak kena pasti je. Okay. Ini R prime. Okay. Agak-agak awak K kita nanti lebih besar pada 1 ke lebih kecil daripada 1? Dah boleh agak dah sebenarnya. K. Faktor skala. Besar 1 ke kecil 1? Besar 1. Mesti besar 1 lah. Sebab sini image kita ni lagi besar daripada objek. Okey, sekarang ni ini R prime. Okey, faktor skala kita besar 1 kecil 1? Kecil 1. Kecil 1 sebab image dia lagi kecil kan? Kecil Okey. Ini R prime. K kita nanti. Kecil 1. Ya ke kecil 1? Besar.
Besar. Besar. Besar cikgu. Besar Besar 1. satu. Okey, kita perhatikan yang ini Gambar ni sama tak ni gambar ni sekarang ni? Yang lain ni tak ada masalah. Dia sama je pembesaran dia. Sama je. Macam ni macam ni. Yang ni macam ni. Sama juga. Tapi yang ini bucu dia ni duduk bawah. Yang ini bucu dia duduk kat atas. Okay. Yang ini pelik sikit. Jadi kalau pelik sikit tu cikgu nak tunjuk kat awak. Yang ni ada ni. Ayah masa apalah rumah tu. Okay. Tengok kejap. Nota dia kat atas ni. Cikgu lupa nak beritahu awak. Okay, awak tengok ni nota kejap. Nota dia, dia dah bagi tadi. Lupa nak bagi tahu. Ni dah Bila K lebih besar daripada 1, saiz image dia lebih besar. Okay, yang tadilah macam kita tengok tadi. Bila K sama dengan 1, dia mesti sama saiz. Objek dengan image dia sama saiz. Sama saiz. Gini dia macam bertindan gitu. Tapi yang ini jarang-jarang lah dia tanya. Okay, yang biasanya yang ini. Okay. Lepas tu kalau dia kecil daripada 1 dan K tu dia kecil daripada 1, dia mesti 0.3 ke, 0.2 ke, 0.1 ke. Dia tak boleh jadi dia kecil daripada 1, besar daripada 0 lah maksudnya. 0.1, 0.2, 0.3 sampai 0.9. Boleh Okay, so image dia lagi kecil lah macam tadi juga. Kita tengok dah. Okay, yang ini pun normal soalan yang biasa ditanya. Kalau dia kecil kosong, dia besar daripada -1, maksudnya dia nombor negatif K dia tu. Negatif. Jadi ini umpama macam ni lah. Negatif 1.3 contoh K kita dapat lebih kecil. Jadi image dia tu lagi kecil daripada saiz objek. Berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Okey, maksudnya macam ni lah. Objek dia macam ni. Image dia macam ni. Bertentangan Dia bertemu pada satu point juga tengah-tengah. Dia ada bertentangan. Maksudnya bucu yang ke atas ni dia dah transfer ke bawah. Yang ini duduk ke atas, yang ini duduk ke atas. Okey. Dan saiznya lagi kecil lah. Okey, kalau K sama dengan -1, dia sama saiz. Tapi dia tonggang terbalik. Tengok, objek dia bucu ke atas, ini duduk bawah. Okey, kalau K tu lebih kecil daripada 1, bermaksud image dia lagi besar. Kecil daripada -1 maksudnya image tu lagi besar. Tapi dia punya saiz pun tonggang terbalik juga. Dia punya bucu ni. Okey, cuba kita tengoklah. Perhatikan soalan ni. Sebab soalan ni dia terbalik sikit ni. Mana tadi? Okey, okay, nampak soalan ni. Cuba test kita buat ni soalan ni. Okey, cuba kita cari dia punya pusat dulu. Cuba awak sambung. Ini pasangan dia ini. Cuba ambil pembaris dan sambung. Ni pembaris ibu hilang Lalu hilang. Okey, ini sambung dengan ini. Sambung. Ini mana satu dia punya pasangan? Ini ke ini? Ini ke ini? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Kiri kan sebab ini pasangan dengan ini kan. So inilah kiri dia ni pasangan dia. Okey, ini pasangan dia ini kan. Ambil pembaris sambung juga. Gitu. Ini pasangan dia ini. Straight je. Straight je. Betul ke dia bertemu di sini? Di situ kejap cikgu buat warna lain pula. Betul ke dia bertemu di sini? Cuba tengok awak punya ni buku. Betul tak dia bertemu kat situ? 7.
5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 4. 7, 4 Ah, 7, sini 5, 6, 7, 7, sini 4. Okey. Pusat dia ialah 7, 4. Kita tulis dulu. Pusat dia 7, 4. Sekarang kita nak kira dia punya faktor skala. Dah tahu pusat macam mana. Awak sambung je. Pusat tu senang je. Okey, faktor skala dia pula. Kita ambil yang ni. Image, kita kena ambil image dulu Image bahagi dengan objek. Okey, kira ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada siapa masuk ni? Daus, baru masuk Daus. Dah nak habis dah Daus. Okey, yang baru masuk ni, yang tak sempat ni, nanti cikgu upload video, awak tengok video Kena betul-betul faham ni sebab bab ini senang ni. Senang dapat markah. 3 markah ni, besar ni markahnya. Untuk soalan ni biasanya markahnya ialah 12 markah. Dia akan gabungkan pembesaran, pantulan, translasi, satu lagi putaran. Okey. Dia akan gabungkan. Dia so markah dia 12 lah. Untuk yang ini saja markah dia ada 5 ataupun 6 lah bergantung kepada soalan. Okey, kita tengok. Yang ini tadi berapa kita punya bilangan kotak ni? Yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Ini berapa? 4. 4. Okey. So 6 bahagi dengan 4. 6 bahagi dengan 4. Dapat berapa? 1/5. 1.5. 1.5 ataupun 3/2. 3/2. Okey. Jadi nak tulis macam mana ni? Pembesaran pada pusat. Pada pusat. Ayat dia sama je. Pada pusat 7, 4 dengan faktor skala berapa? 1.5. 3/2. Negatif. Gitu. Sebab apa cikgu nak tunjuk yang ni? Sebab dia negatif kat sini. Kena tulis. Sebab apa negatif? Sebab ni nampak bucu ni duduk atas. Bucu ni duduk bawah. Dia kan songsang ni. Bila dia songsang, kita kena ingat balik yang nota tadi yang kat atas tu, songsang. Kita dapat 3/2 1.5 kan? Okey, cuba kita recheck balik nota tadi. Mana dah? Mana nota tadi? Hilang pula. Terlepas ke? Nota yang warna merah tadi mana? Aku suruh apa dah? Mana dah tadi? Surat 139. 139? Laju ni. Cikgu dah jauh lah tu. Sekejap. 139 Okey, kita tengok nota kita tadi. Kita dapat 1.5 kan? 1.5 tu berada dalam range mana? 1.5 negatif 1.5. Di sini lah kan? So image kita tadi lebih besar daripada saiz objek. So dia berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Sini lah, sebelah sini. Nampak tak dia berada bertentangan? Objek duduk di sini. Jadi objek kita di sini, image kita di sini. Negatif 1. Negatif. Sorry. Lebih kecil daripada negatif 1. Dia lebih kecil daripada negatif 1. Salah. So lebih besar. Betul tak image kita lebih besar tadi?
Okey, nampak image kita ni lagi besar daripada objek. So, kita kena letak dia negatif Yang ini yang biasanya student terlupa ni. Ni. Ni kena alert lah. Negatif tu kena letak sendiri. Terus letak siap-siap. Tengok dia songsang gini je. Letak negatif. Tapi kalau dia sama, ni atas, sama. Tak payah ni, tak payah. Ni sama, ni bumbung dia sama. Gini dengan gini. Okey, semua sama. Tak payah letak negatif, tak payah. Ini positif. Ini pun sama. Positif juga. Bila dia songsang gini je kena letak negatif. Dia punya faktor skala tu. Jangan lupalah. Ini awak dah tahu buat kan? Pusat dia ni. Jadi cikgu rasa sampai situ dulu kelas kita pada hari ini. Awak terus buat dalam buku modul awak. Cuba awak belik sekejap muka surat 99 tu. Okay, buku modul awak.